Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana kita sama-sama dapat menjayakan program pencetus ummah versi UiTM Seri Iskandar. Okey. Sebelum saya bergerak selanjut, izinkan saya mengenalkan diri saya. Saya Muhammad Hazi Afnan bin Abdul Ghalid atau dikenali sebagai PU Afnan. Okey. Pada kali ini saya akan menjadi hos anda. Okey. Saya telah memanggil beberapa PU ataupun dikenali dengan pencetus ummah yang kita ingin tahu dia punya pendapat masing-masing, penerangan masing-masing berkaitan dengan peranan wakaf tunai dalam pembangunan hartanah wakaf di Malaysia. Okey. Saya telah menjemput diorang ni sebab diorang ni mempunyai penerangan dan juga memiliki pendapat diri mereka yang masing-masing. Okey, sebelum kita bergerak selanjut, jangan lupa kita sama-sama mendoakan agar kita semua terhindar daripada COVID-19 dan mask jangan lupa dipakai setiap masa. Elakkan 3S iaitu kawasan sempit, kawasan sesak dan juga sembang dekat. Dan amalkan 3W, wash dan sebagainya. Okey. So, tanpa membuang masa, saya menjemput saudara PU Firdaus untuk menerangkan tentang apa itu hartanah wakaf tunai. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Radwan. Saya daripada kelas AP 1153I. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tentang maksud dan istilah wakaf tunai. Jadi wang tunai wakaf adalah wakaf dengan menggunakan wang tunai yang dikumpulkan dalam dana amanah di bawah pengurusan nazir yang diberi kepercayaan untuk menguruskan wakaf ini untuk tujuan kesejahteraan dan kesejahteraan ummah. Para sarjana pada masa lalu telah menggunakan istilah wakaf ad-rahim atau wakaf ad-danir yang merupakan wakaf menggunakan dirham atau dinar dalam kehidupan mereka. Secara amnya, wakaf tunai ini dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan dana dari kalangan umat Islam yang kemudiannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ummah. Seterusnya, harta di sini sangat luas maksudnya, termasuk harta secara tunai. Pelaksanaan wakaf tunai di Malaysia direalisasikan berdasarkan keputusan mesyuarat Majlis Fatwa Kebangsaan pada bulan April 2007 yang menyatakan bahawa sumbangan wakaf dalam bentuk yang dibenarkan dalam Islam. Imam Az-Zuhri, seorang sarjana terkenal dalam bidang hadis, telah menetapkan bahawa wakaf dalam bentuk dinar dan dirham diperlukan untuk tujuan berdakwah kesejahteraan ummah dan pendidikan umat Islam. Pendekatan inovasi melalui wakaf tunai telah menonjolkan bahagian tunai wakaf dan saham wakaf dengan lebih tulus dan praktikal. Semua majlis agama Islam negeri-negeri di Malaysia telah membenarkan wakaf tunai dipraktikkan berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa nombor 77 yang diputuskan pada 10 hingga 12 April 2007. Oleh itu, pengertian wakaf tunai bermaksud wakaf menggunakan wang tunai yang dikumpulkan dalam dana amanah di bawah pengurusan mutawali yang diberi kepercayaan untuk menguruskan wakaf ini untuk tujuan membiayai aktiviti amal. Oleh itu, wakaf tunai adalah wakaf mudah alih yang direalisasikan berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, sementara sumbangan boleh dibuat menggunakan wang tunai. Untuk persyariatan wakaf pula, perkataan wakaf jelas dalam Al-Quran dan hadis di bawah kumpulan amal. Amalan wakaf termasuk dalam sedekah jariah sangat digalakkan oleh Islam. Malah ada juga bantuan sukarela yang janjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7, maksudnya, percayalah kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah dengan sedekah sebahagian dari harta Allah yang Dia jadikan untukmu sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka membelanjakan sebahagian dari harta di jalan Allah, mereka masih mendapat ganjaran yang hebat. Ayat ini menjelaskan bahawa harta di jalan Allah, membelanjakan harta di jalan Allah termasuk amalan wakaf akan mendapat pahala yang besar.
Allah Subhanahu Wa Taala juga ada dalam firman-Nya, anda tidak akan dapat memperoleh kebaikan albir yang sebenarnya anda belanjakan sebagian harta yang paling anda sukai dan apa sahaja yang anda belanjakan sumbangkan dari sesuatu, tanda bahawa Allah mengenal dia. Al-Imran ayat 92. Allah juga mengatakan bahawa inisiatif memberi wakaf dengan tujuan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan pahala berlipat ganda. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan ganjaran ganda dari orang yang suka bersedekah dalam bentuk pemberian, termasuk wakaf seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 261 di bawah. Perbandingan mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti benih yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai adalah sel serat biji dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang memerlukannya. Dan Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 261. Kelebihan berwakaf ini adalah amal soleh yang ganjarannya akan diberikan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada wakaf selagi harta atau ain yang wakaf itu kekal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedudukan harta wakaf tetap sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kedudukan harta wakaf tidak boleh dimiliki, dijual, dikurniakan, diwarisi dan diwarisi lagi. Sedikit sejarah wakaf. Pelopor amalan wakaf dalam Islam diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika baginda membina Masjid Quba yang dibina di atas tanah yang dikurniakannya semasa penghijrahan Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Amalan wakaf telah dikembangkan dan diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in yang menggunakan banyak harta untuk kepentingan dan pengembangan ajaran Islam pada masa itu. Ringkasnya, semangat dan keyakinan masyarakat Arab pada masa itu terhadap mekanisme wakaf dalam membantu mengembangkan ajaran Islam sangat merangsangkan, dan beberapa pernyataan menyatakan bahawa sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab untuk memberikan 1/3 dari harta mereka sebelum tanah wakaf. Universiti Al-Azhar adalah institusi pendidikan Islam yang dibiayai sepenuhnya melalui sumber pembiayaan dengan puluhan ribu pelajar dari seluruh dunia. Bagi umat Islam di Malaysia, wakaf telah lama dipraktikkan dan menjadi sebahagian dari kehidupan bermasyarakat, terutama sebelum kedatangan imperialisme Barat. Sebelum tahun 1950-an, kebanyakan harta wakaf adalah untuk tujuan membangunkan institusi keagamaan seperti pembinaan surau, masjid, madrasah, kubur dan sekolah agama. Urusan-pengurusannya pada waktu itu diatur oleh para sarjana Islam dan pemimpin masyarakat seperti imam, ketua kampung, lebai, kiai dan ulama. Di pantai utara dan timur banyak madrasah dan mahat tahfiz dibina melalui sumber wakaf, dan kebanyakan masjid dan surau di kampung-kampung pada masa lalu dibina di atas tanah yang dikurniakan oleh individu. Alhamdulillah. Terima kasih saudara P. Firdaus atas penerangan berkaitan dengan apa itu wakaf tunai, maksud wakaf tunai. Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan bergerak kepada rukun wakaf yang terdapat dalam wakaf tunai. Baiklah, saya akan memberi soalan ini kepada saudara P. Rohman bagi menerangkan tentang rukun-rukun wakaf. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis, Saudara Afnan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan dengan rukun wakaf. Terdapat 4 rukun bagi wakaf, iaitu orang yang berwakaf atau disebut sebagai al-wakif, harta benda yang diwakafkan atau dikenali sebagai al-mawquf, penerima manfaat wakaf yang digelar sebagai al-mawquf alaihi, dan yang terakhir ialah ikrar atau lafaz wakaf, sirah. Seperti yang diperkatakan oleh dosen pendidikan, pertama sekali ialah orang yang berwakaf atau disebut sebagai al-wakif. Terdapat 4 syarat bagi orang yang berwakaf. Syarat yang pertama merupakan orang yang berwakaf ini mestilah secara mutlak memiliki harta yang diwakafkan olehnya. Artinya, tiada had untuk dia mewakafkan hartanya kepada sesiapa yang dikehendaki. Syarat yang kedua ialah pewakaf itu sendiri seharusnya waras, tidak sah bagi orang yang bodoh, gila atau dalam keadaan mabuk.
Syarat yang ketiga ialah pewakaf hendaklah seorang yang baligh. Syarat bagi orang berwakaf yang terakhir ialah pewakaf haruslah seorang yang boleh berperilaku dengan hukum. Intihanya, syarat bagi pewakaf ini haruslah dipenuhi kesemuanya agar urusan wakaf sah di sisi agama. Seperti apa yang diperkatakan oleh dosen pendidikan, ialah harta benda yang diwakafkan atau disebut sebagai al-mawquf. Terdapat juga syarat bagi benda atau harta yang diwakafkan. Syarat yang pertama ialah harta yang diwakafkan tidak sah untuk berpindah milik, melainkan setelah syarat-syarat yang takluk dipenuhi. Sebagai contoh, harta wakaf merupakan barang yang berharga dan harta wakaf itu seharusnya ditentukan jumlahnya. Pemindahan milik sesuatu harta atau barang itu tidak sah apabila kadarnya tidak dapat diketahui. Syarat yang kedua, harta wakaf sewajarnya kepunyaan pewakaf. Syarat yang ketiga ialah harta wakaf itu mestilah berdiri dengan sendiri. Tegasnya, syarat bagi benda atau harta yang diwakafkan harus dipenuhi demi menjamin sahnya berwakaf. Seterusnya, seperti isi yang diberikan oleh dosen pendidikan ialah penerima wakaf atau dikenali sebagai al-mawquf alaihi. Terdapat sejumlah syarat untuk penerima manfaat wakaf. Secara umumnya, penerima wakaf ini terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertama ialah tertentu atau disebut sebagai muayyan, dan yang kedua ialah tidak tertentu atau disebut sebagai ghairu muayyan. Apa yang diklasifikasikan daripada tertentu adalah tidak berselindung menerima harta wakaf. Tidak tertentu bermaksud kawasan wakaf itu ditafsirkan dengan mendalam, umpama bagi fakir, miskin dan kawasan beribadah. Syarat untuk penerima wakaf tertentu dijelaskan bahawa ianya haruslah mereka yang berkebolehan memiliki harta. Justru orang yang bebas, seorang Muslim serta kafir zimmi boleh menerima harta wakaf. Hamba, orang yang tidak waras dan mereka yang gila adalah tidak sah untuk memiliki harta wakaf. Syarat bagi penerima wakaf ini tidak tertentu ini adalah bakal penerima wakaf hendaklah boleh menjadikan harta wakaf yang diterima sebagai jalan untuknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih penting lagi, seperti yang dinyatakan oleh dosen pendidikan, ialah lafaz atau ikrar wakaf yang juga dikenali sebagai sirah. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, seperti ucapan haruslah termasuk kata-kata yang menjelaskan kekal. Jika ucapan bersama had tertentu, tidak sah wakaf. Seterusnya, ucapan harus dilaksanakan secepatnya tanpa diikat pada syarat tambahan pula secara wajarnya pasti. Di samping itu, ucapan tidak terikat dengan syarat membatalkannya. Setelah semua syarat ini dipenuhi, pemilikan ke atas harta wakaf adalah sah. Pewakaf tidak lagi dapat mengambil semula harta itu dan pemilikan adalah kepada penerima wakaf dan dianggap pemilik baru, tetapi bersifat ghairu tammah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudara Piyu Lokman atas penerangan Piyu Lokman tadi berkenaan dengan ukur-ukur wakaf. Okey, baiklah. Selepas ini, saya akan menjemput seorang Piyu juga yang bernama Piyu Aiman untuk dia menerangkan tentang apa itu hukum dan fatwa wakaf tunai. Jadi, tanpa kita melengahkan masa, kita menjemput saudara Piyu Aiman bagi menjawab soalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Alhamdulillah dapat lagi sama-sama kita di dalam majlis perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat ini.
Terima kasih kepada sahabat-sahabat perjuangan anda atas perkongsian yang sangat hebat. Semoga kita semua mendapat manfaat. Sebelum anda memula lebih lanjut, izinkan anda untuk memperkenalkan diri. Ismi Muhammad Aiman Nusai bin Ibrahim daripada kelas 3I jurusan Pengurusan Hartanah, ingin berkongsi ilmu berkenaan hukum dan fatwa wakaf tunai. Segelintir masyarakat berpandangan bahawa harta yang kekal dalam bentuk hartanah sahaja dibenarkan untuk diwakaf. Pandangan itu dipercerahkan dalam beberapa hadis. Contohnya hadis berkenaan dengan Telaga Roma yang diwakafkan oleh Saidina Osman, seperti mana yang kita tahu merupakan khalifah dan sahabat Nabi yang murah hati dan dermawan. Dan juga wakaf tanah di Khaybar oleh Saidina Umar. Di Malaysia, kelulusan berkenaan wakaf tunai pertama yang disahkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak dalam tahun 1959 dalam persepakatan bersama Lembaga Amanah Masjid Negeri Perak merujuk kepada Akta 18/2 Peraturan Kawalan Wakaf 1959. Penjelasan ini dapat menjelaskan bahawa jawatan kuasa menerima tunai dan menjadikan ia sebagai modal dalam perwujudan harta wakaf yang lebih diyakini. Justeru, wakaf tunai diperkuatkan lagi melalui wujudnya status khas berkenaan Kerajaan Negeri Selangor dalam memperuntukkan Enakmen Wakaf Negeri Selangor nombor 7 pada tahun 1959 Seksyen 2/1 yang telah mewakafkan tunai secara tak langsung di dalam kategori harta yang tidak alih apabila undang-undang mewartakan bahawa harta termasuk harta yang alih maupun tidak alih, dan juga faedah di dalam harta alih dan tidak alih, hak-hak kepentingan, hak-hak milik, hak di dalam tindakan di masa sekarang atau di masa hadapan, dan selainnya yang mempunyai nilai berdasarkan hukum syarak. Wakaf dapat diketahui dengan lebih jelas di dalam seksyen sama kumpulan wang wakaf, iaitu kumpulan tunai yang terdiri daripada semua harta atau wang yang diwakafkan dari hasil yang berjaya diperoleh daripada mauquf dan istibdal. Di dalam seksyen 39(1) dan (2) mengatakan majlis boleh membina satu kumpulan wang yang diketahui sebagai kumpulan wang wakaf, dan kumpulan wang itu haruslah dari wang atau harta yang diwakafkan atau manfaat, faedah yang diperoleh daripada mauquf dan istibdal. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Majlis Kebangsaan untuk hal Majlis Ihwal Agama Islam kali ke-7 yang dianjurkan dari 10 hingga 12 April 2007 bertempat di Terengganu, yang mendapat kata sepakat tentang berwakaf di dalam bentuk wang tunai adalah diharuskan di dalam Islam. Keputusan ini adalah berlandaskan pandangan Al-Imam Az-Zuhri, iaitu wakaf dalam bentuk dinar atau dirham haruslah di dalam tujuan bertakwah, kebajikan atau pendidikan. Fatwa dikemukakan dalam Warta Negeri Terengganu pada tahun 2008. Sekadar itu sahajalah perkongsian anda berkenaan hukum dan fatwa wakaf tunai. Anda serahkan kepada panel seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara PU Aiman atas penerangannya berkaitan tentang hukum dan wakaf tunai. Sebelum saya bergerak ke PU yang seterusnya, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang keistimewaan wakaf tunai. Okey. Keistimewaan wakaf tunai ini mengikut para fuqaha. Mereka berpendapat amalan wakaf ini merupakan suatu bentuk sedekah, tapi ianya lebih kepada sedekah jariah, di mana Allah SWT menjanjikan ganjaran pahala itu akan sentiasa berterusan kepada pewakaf buat selama-lamanya. Allah SWT juga telah mensyariatkan kepada umatnya bahawa wakaf ini mesti dijadikan sebagai salah satu jalan ataupun salah satu cara untuk mereka memperhambakan diri kepada Allah SWT, serta diberi pahala yang cukup hebatlah, senang cerita, kepada mereka yang menginfakkan harta mereka ini yang banyak ni kepada jalan Allah SWT. Allah berfirman, mafhumnya,
Bandingkan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, yakni kurnianya lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Nabi kita Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan kepada umatnya agar kita umatnya ni menggalakkan amalan bersedekah, terutamanya sedekah jariah, sebagaimana hadis beliau, sebagaimana hadis baginda, maafkan saya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud apabila matinya seseorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkannya selama mana dia hidup, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Okey, itu adalah hadis riwayat Muslim. Baiklah, seterusnya saya akan menjemput saudara Piyu Koyum untuk menerangkan tentang soalan-soalan yang telah dia dapat. Okey, dipersilakan saudara Piyu Koyum. Terima kasih kepada saudara Afnan kerana telah berkongsikan tentang keistimewaan wakaf tunai. Ianya sesuatu yang baru bagi diri saya dan juga mungkin baru kepada sesetengah penonton sekalian. Sekarang giliran saya pula untuk berkongsikan tentang cara pewakafan yang ada. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Koyum bin Raidi dan anda semua boleh panggil saya Koyum. Umum mengetahui bahawa wakaf ni dia ada banyak cara, dia ada banyak kaedah. Lagi-lagi pada hari ini, pada zaman yang penuh kemodenan ni. Teknologi hari ini dia banyak membantu kita untuk memudahkan urusan pewakafan. Jadi persoalannya, apakah cara-cara tersebut? Apakah cara-cara yang biasa digunakan untuk berwakaf? Di Malaysia khususnya, terdapat 2 kaedah utama yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia, iaitu melalui kaedah skim potongan gaji dan juga bukan skim. Apa itu skim potongan gaji dan bukan skim? Yang pertama sekali, wakaf melalui kaedah skim potongan gaji. Ianya adalah di mana seseorang itu berwakaf dengan menolak atau memotong sedikit amount daripada gajinya untuk tujuan wakaf. Kaedah skim potongan gaji ini juga disebut sebagai infak. Cara untuk lakukan kaedah ini adalah dengan mengisi satu borang yang boleh didapati daripada yayasan yang menguruskan wakaf. Dan untuk pengetahuan anda semua, borang ini adalah sebagai persetujuan yang membenarkan majikan untuk menolak sedikit amount daripada gaji pewakaf untuk tujuan wakaf. Jadi, sambil-sambil kita bekerja, kita juga boleh berwakaf. Selain daripada skim potongan gaji, ada juga kaedah lain yang membolehkan kita berwakaf, iaitu melalui kaedah bukan skim. Kaedah bukan skim ni dia lain sedikit daripada kaedah skim potongan gaji kerana tidak melibatkan penolakan amount daripada gaji secara automatik. Sebenarnya, banyak jenis kaedah bukan skim, iaitu antaranya secara atas talian, perbankan mudah alih, melalui wang pos dan juga berwakaf sendiri di kaunter wakaf. Untuk wakaf secara atas talian, kebiasaannya seseorang itu boleh berwakaf di laman sesawang yayasan yang menguruskan wakaf. Pada peringkat permulaan, seseorang itu dikehendaki untuk membuat pendaftaran sebelum dibolehkan untuk berwakaf. Apabila sudah berdaftar, mereka akan mendapat satu ID yang membolehkan mereka untuk berwakaf pada bila-bila masa saja. Contoh yayasan yang menawarkan wakaf secara atas talian adalah seperti Yayasan Wakaf Malaysia. Selain itu, wakaf melalui perbankan mudah alih. Pada masa kini, banyak aplikasi perbankan mudah alih yang membolehkan kita untuk berwakaf. Dengan hanya satu klik saja kita boleh berwakaf. Kita tidak perlu lagi menghadapi atau melalui proses yang rumit untuk berwakaf. Sebagai contoh, aplikasi perbankan mudah alih yang menawarkan wakaf adalah seperti Maybank to You, CIMB Click, Bank Islam Malaysia dan Agronet. Tidak cukup dengan itu, kita juga boleh berwakaf melalui kaedah wang pos. Seperti namanya sendiri, wang pos ni adalah di mana seseorang menghantar sejumlah wang yang ingin diwakafkan ke pejabat pos melalui perkhidmatan pos. Akhir sekali, kita boleh berwakaf dengan kaedah berwakaf terus di kaunter wakaf. Kaunter wakaf banyak disediakan di seluruh negara kita. Kita boleh lakukan carian di internet untuk mengetahui lokasi kaunter wakaf yang berhampiran dengan kita. Tujuan kaunter wakaf ini diwujudkan adalah untuk menarik minat dan menggalakkan masyarakat untuk berwakaf, terutama dalam bentuk wang tunai. Selain itu, kita juga boleh mengetahui tentang perkembangan wakaf di negara kita melalui kaunter wakaf.
Walaupun banyak cara dan kaedah yang berbeza untuk berwakaf, namun hasil daripada wakaf tersebut akan dikumpulkan di bawah satu tabung amanah dan kemudiannya akan ditukarkan kepada harta bermanfaat untuk membiayai kebajikan masyarakat. Sekian itu saja daripada saya tentang cara pewakafan yang ada pada masa kini. Saya ingin mengingatkan kembali bahawa terdapat dua cara untuk berwakaf, iaitu kaedah skim potongan gaji dan juga bukan skim. Bukan skim ni adalah seperti secara atas talian, perbankan mudah alih melalui wang pos dan wakaf terus di kaunter wakaf. Penonton sekalian, marilah kita sama-sama berwakaf untuk kebajikan masyarakat sekeliling kita. Seterusnya, saya ingin mempersilakan saudara Marwan untuk berkongsikan tentang kuasa bagi wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis, saudara Afnan. Okay. Baiklah, pada kali ini saya pula akan menerangkan tentang kuasa atau kelebihan berwakaf. Okay, sebelum kita meneruskan perbincangan adalah jika saya memperkenalkan diri. Okay, nama diberi Marab bin Zulkifli. Okay. Tanpa membuang masa, kita meneruskan perbincangan kita ini. Okey, seperti yang kita tahu, wakaf ni adalah satu perkara baik, sesuatu perkara baik yang mana dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada penerima wakaf itu sendiri, malah kepada pemberi wakaf itu. Okey. Para fuqaha mereka berpendapat bahawa amalan ini sangat berkait rapat dengan satu amalan, iaitu amalan sedekah jariah. Yang mana sedekah jariah ni sangat menjanjikan ganjaran pahala yang besar, yang berkekalan buat selama-lamanya. Okey, dan sedekah jariah ni juga sangat dituntut dalam agama Islam. Okey, dari segi kelebihan berwakaf itu sendiri, ia sama sekali tidak mengurangi harta, malah Allah akan lebih memberkati dan merahmati harta hamba-hambanya. Kita boleh lihat dalam firman Allah dalam surah Sabah ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya, dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dia jugalah sebaik-baik pemberi rezeki. Okay, kita tengok pula dalam satu hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, infakkanlah hartamu. Okay, ayat pertama Rasulullah kata apa? Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkatan rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Okay, riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, berdasarkan firman Allah dan hadis yang dikongsikan sebentar tadi, ia sudah lebih mencukupi untuk kita membuktikan bahawa berwakaf ni dapat memberi impak yang besar dalam kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Okay, maksudnya kat sini kan, kelebihan berwakaf ni, kuasa berwakaf ni kan sangat besar. Sebab apa? Sebab dia bukan sahaja memberi kesan kepada kehidupan kita di dunia, malah juga memberi kesan kepada kita dan di akhirat juga. Okey, itu daripada segi Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh lihat dari segi yang lain, yang mana kan, sebagai seorang yang mencintai harta, mereka ni sangatlah susah untuk melaburkan harta-harta mereka untuk dilaburkan kepada jalan yang diridai Allah. Tetapi bagi mereka yang melihat akhirat itu sebagai matlamat kehidupan, matlamat hidup, dan percaya dengan pembalasan Allah pada perkara-perkara yang baik yang dilakukan, harta-harta yang dikumpul mereka hanyalah untuk dilaburkan di jalan yang diridai Allah. Okay. Sifat mulia ini dapat dicontohi daripada para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka ni berlumba-lumba untuk mewakafkan harta mereka di jalan Allah. Terdapat satu kisah yang dapat membuktikan sifat mulia sahabat ni kan. Pada satu ketika dahulu, ketika Madinah dilanda kemarau, yang mana sumber air kat situ semakin sikit dan terhad. Tapi ada satu telaga yang bernama Rumah ataupun Telaga Pemanah,
Tapi malang sekali kan, telaga tu dimiliki oleh seorang lelaki yang beragama Yahudi. So, lelaki itu pun meletakkan syarat untuk siapa yang ingin mengambil air haruslah membayar dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Dan ini mendorong Rasulullah untuk bersabda kepada para sahabat. Rasulullah cakap apa? Rasulullah cakap, wahai sahabatku, siapa saja di antara kamu yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan telaga itu, lalu mendermakan untuk umat, maka akan mendapat syurga Allah. Okay, Rasulullah cakap itu. Lepas tu, tak membuang masa, seorang pada sahabat Rasulullah iaitu Uthman bin Affan pun pergi jumpa lelaki Yahudi tu kan untuk membeli telaga tu. Tapi lelaki tu tak layan. Lelaki cakap, kalau aku jual, aku tak dapat untung. Untung yang berkekalan lah, untung setiap hari kan. Bayar nanti dapat untung kan. Lepas tu, sahabat pun tak berputus asa. Dia cakap, dia tawar 12,000 dirham untuk separuh daripada pemilikan telaga. Tu lelaki pun dengar 12,000 kan, mahal lah, tinggi harga. Dia pun setuju untuk jual separuh kan. Lepas tu diorang ikatlah persetujuan yang mana diorang akan bergilir-gilir untuk memiliki telaga tu setiap hari. Maksudnya hari ni sahabat, esok lelaki tu, lepas tu lusa sahabat balik, bergilir lah, ganti-ganti kan. Okay, pada hari sahabat menjaga telaga tu, seluruh penduduk Madinah datang ambil air. Sebab sahabat kata, siapa nak ambil lah, free je. Aku bagi korang ambil air ni. Lepas tu pada hari keesokannya, hari yang dimiliki oleh lelaki tu, dia terkejut lah. Lelaki terkejut, tak ada orang datang kan nak beli air kan. Lepas tu lelaki tu pun lama-lama fikir, dia pun setuju jual lagi separuh pemilikan kepada sahabat dengan harga 8,000 dirham. Sebab dia kata apa? Dia kata segala apa yang terjadi sebelum ni kan, dia merasakan kerugian yang sangat besar. Sebab tak ada orang beli air kan. So tak dapat untung lah. Okay, lepas tu sahabat pun dapat memiliki satu telaga tu terus kan. Lepas tu datanglah seorang jejaka, seorang lelaki. Dia kata kat sahabat, dia menawarkan dengan harga yang sangat-sangat tinggi untuk memiliki telaga tu. Tapi sahabat ni kan, seorang lelaki yang mulia, seorang sahabat yang mulia kan, dia tolak lah tawaran. Sebab apa? Sebab dia ingat bahawa hanya Allah sahaja yang dapat menjanjikan ganjaran yang lumayan kepadanya melebihi tawaran lelaki tersebut. Okay. Lelaki tu pun putus asa lah. Okay. Itu salah satu kisah yang dapat kita pelajari daripada sifat mulia sahabat-sahabat ni lah. Okay, di sini dapat disimpulkan kan, bahawa amalan berwakaf dapat memberi impak yang besar dan dapat menyebar luas kebaikannya di dunia. Maksudnya sudah terang lagi keseluruhan bahawa semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah satu perkara yang sia-sia, bahkan dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam, seluruh manusia, terutamanya hamba-hambanya yang beriman. Itu kita hamba-hambanya yang beragama Islam lah. Okay. Saya rasa itu sahaja pada saya pada kali ini. Okay. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis, Saudara Afnan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara PU Koyum dan juga PU Marwan di atas penerangan mereka berkenaan dengan cara-cara perwakafan dan juga kuasa bagi wakaf. Baiklah, seterusnya saya akan menjemput saudara PU Fitri yang saya jemput daripada Kedah ni. Okey. PU ini akan menerangkan tentang kepentingan wakaf tunai. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Sebelum saya meneruskan penerangan saya, izinkan saya memperkenal diri ini. Saya, Muhammad Fitri bin Muadi, akan menerangkan mengenai kepentingan wakaf tunai. Menurut Syakirah Muhammad, iaitu Pegawai Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat
Melayu Kelantan atau singkatannya MAE. Wakaf tunai penting kerana dana berbentuk tunai adalah lebih senang diuruskan dan perancangan dapat dilaksanakan secara lebih tersusun serta berkesan berdasarkan kepentingan dan keperluan umat Islam. Penukaran ke dalam bentuk aset ataupun harta kekal, misalnya membina bangunan pejabat dan rumah tua, dapat dilaksanakan melalui pengumpulan hasil sumbangan tunai. Wakaf tunai juga dapat membantu pelajar yang melanjutkan pelajaran. Sebagai contoh, hasil sewa bangunan wakaf iaitu bangunan perniagaan 2 tingkat di Jalan Cik Su yang terletak di Kota Baharu diberikan kepada tabung yayasan pengajian tinggi atau singkatannya TYPT bagi mengagihkan pada pelajar yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. Seandainya ibadah wakaf disubur dan dilaksanakan secara ikhlas, 2 manfaat akan diperoleh, iaitu dari sudut membangunkan lagi kekuatan berkaitan ekonomi umat serta diberikan balasan oleh Allah selagi mana harta wakaf tersebut dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam walaupun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Wakaf tunai juga penting bagi menolong masyarakat yang susah. Bagi mengurus kes kemiskinan yang giat meruncing, suatu konsep ada alternatif adalah amat diperlukan. Sebuah konsep dapat dilaksanakan melalui konsep sosial ekonomi Islam dengan mengumpul sumber dana sosial dan dana awam ini, dan ia digelar sebagai wakaf tunai. Pengumpulan hasil dana wakaf daripada pewakaf akan dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab dan seterusnya melaburkan dana itu ke dalam sektor ekonomi masyarakat, misalnya industri kecil dan sederhana atau singkatannya SME ataupun lain-lain pelaburan, iaitu pelaburan yang berteraskan Islam. Dan yang terakhir adalah wakaf tunai juga penting bagi membantu masyarakat bagi memperoleh kehidupan yang lebih bagus. Ini kerana wakaf mampu membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat melalui pengurusan tadbir skim wakaf tunai yang bagus. Sebagai contoh, hasil kejayaan dana wakaf juga telah berjaya membangunkan Hotel Seri Warisan di Taiping, Perak dan Hotel Pantai Puteri di Tanjung Keling, Melaka. Perkembangan positif ini membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak terhadap komuniti, terutamanya masyarakat Islam, serta mampu membangunkan taraf kehidupan mereka dan juga dapat menarik pelancong yang ramai untuk datang ke negeri ini. Itu sahaja penerangan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Biyu Fitri atas penerangannya yang berkaitan dengan kepentingan wakaf tunai. Saya jemput jauh ni, daripada Kedah ni. Mai daripada Kedah. Tapi tak apa, sebagai ilmu kan sanggup datang berkongsi ilmu dengan kita semua. Baiklah. Seterusnya saya akan menjemput saudara Biyu Afan untuk menerangkan tentang kesan wakaf tunai terhadap pembangunan hartanah wakaf. Tanpa kita melengahkan masa, saya menjemput saudara Biyu Afan. Dipersilakan. Assalamualaikum, terima kasih kepada pengurusi majlis. Sebelum saya meneruskan penerangan saya berkaitan dengan kesan wakaf kepada pembangunan ekonomi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Afan bin Nasir dari AP115 GI. Sejarah Islam membuktikan bahawa wakaf memberikan kesan dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Wakaf dijadikan sebagai media agihan semula kekayaan bagi mencapai pembangunan ekonomi dalam keseluruhan konteks. Ini kerana wakaf telah memainkan peranan dalam menyediakan pendidikan persekolahan, pusat kesihatan, tempat beribadat serta menyediakan kemudahan perumahan. Secara langsung maupun tidak langsung, harta wakaf dibangunkan dalam pelbagai projek yang boleh mendatangkan kebaikan kepada ekonomi umat Islam.
Mengikut kajian, sebanyak 50 projek pembangunan ekonomi yang dijalankan di Malaysia hasil pulangan dari wakaf dan wang dana saham wakaf. Pelaksanaan projek tersebut dapat melonjakkan lagi ekonomi Malaysia ke tahap yang lebih baik. Kesan wakaf dalam penyediaan pendidikan. Pendidikan amat diutamakan dalam pembangunan sumber manusia. Faktor penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah melalui pendidikan yang baik yang telah dibuktikan oleh ahli ekonomi sendiri. Pendidikan penting untuk menambah pengetahuan masyarakat dan mempengaruhi proses pembangunan ekonomi negara itu sendiri. Di Malaysia, berdasarkan maklumat yang diperolehi, sumbangan wakaf dalam penyediaan pendidikan di Malaysia meningkat. Bermulanya wakaf pendidikan Malaysia dengan institusi pondok, diikuti sistem madrasah atau sekolah aliran Arab. Selepas kemerdekaan, kerajaan mengambil alih institusi pendidikan wakaf dan diurus mengikut persekolahan perdana. Masa kini, institusi wakaf di Malaysia terdiri daripada Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), madrasah dan pondok. Terdapat sebanyak 144 institusi wakaf pendidikan Malaysia pada tahun 2005. Kesan wakaf dalam menyediakan keperluan perumahan. Wakaf juga dapat menyediakan keperluan asas manusia iaitu tempat tinggal. Golongan miskin boleh menyewa di projek perumahan yang disewakan kepada masyarakat Islam dengan harga yang rendah di tanah-tanah wakaf yang dibangunkan. Misalnya di Melaka, atas lot 82 Tengkira, projek rumah bangsa Al-Ihsan bernilai RM2.27 juta telah dibangunkan berdekatan kawasan bandar daerah Melaka Tengah dengan bantuan tabung amanah saham wakaf dan lebihan wang zakat. Projek ini dapat dibiayai. Terdiri daripada 40 unit kediaman dan 14 unit kedai, bertujuan untuk disewakan kepada golongan miskin dan ibu tunggal. Dengan adanya projek ini, ia dapat membantu meningkatkan kehidupan keluarga miskin, menduduki rumah yang selesa dan bayaran yang minimum tanpa membebankan mereka. Kesan wakaf dalam menyediakan kemudahan kesihatan. Pembangunan ekonomi bergantung kepada kesihatan badan, menyebabkan kemudahan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan oleh rakyat amat penting. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia mempunyai hospital dan klinik yang disediakan oleh kerajaan dan juga swasta. Sejajar dengan itu, institusi wakaf juga menyediakan rawatan kesihatan kepada setiap golongan dengan kos yang murah berbanding kerajaan dan swasta. Contohnya di Johor, dengan kerjasama Majlis Agama Islam Johor, Johor Corporation menerusi Masjid An-Nur Kota Raya telah menubuhkan klinik wakaf An-Nur Johor Bahru sebagai tapak klinik dengan kos pembangunan keseluruhan sebanyak RM425,000. Kesannya, wakaf dapat menjamin kesejahteraan bukan saja khusus untuk umat Islam semata-mata, malah untuk semua umat tanpa mengira agama dan bangsa. Kesan wakaf dalam menyediakan tempat ibadat. Aktiviti ibadat. Pembelajaran ilmu pengisian rohani dapat dilakukan di tempat seperti masjid dan madrasah. Dengan wujudnya masyarakat yang mewakafkan tanah dan harta dalam membangunkan masjid, surau ataupun madrasah, umat Islam dapat beribadat dan meningkatkan kerohanian diri sendiri. Kesejahteraan hidup dan kualiti hidup manusia yang berkira dalam pembangunan ekonomi. Dengan menjalinkan hubungan yang sihat terhadap manusia dan pencipta, secara langsung memperolehi kehidupan yang diberkati dan ketenangan jiwa di dalam hati. Di Malaysia, terdapat banyak masjid yang diwakafkan, antaranya Masjid Tengku Kelana Jaya Petra, Taman Bandar Kelana Jaya di negeri Selangor. Masjid tersebut dapat dibangunkan hasil sepenuhnya daripada dana saham wakaf Selangor yang bernilai RM350,000. Terima kasih
kasih kepada saudara Afan kerana telah memberikan sedikit perkongsian yang begitu hebat berkenaan kesan wakaf kepada pembangunan hartanah wakaf. Saya, Syaibatul Hamdi Muhammad Nazri, akan memberikan perkongsian berkenaan cara bagaimana strategi untuk meningkatkan jumlah pewakaf dalam kalangan masyarakat umat Islam. Lazim kita ketahui bahawa mewakafkan harta adalah merupakan amalan jariah yang sangat dituntut di dalam Islam. Hal ini kerana amalan wakaf bukan sahaja dianggap sebagai satu ibadat, malahan merupakan satu sistem yang berpotensi untuk menyumbang kepada kesejahteraan dan keamanan masyarakat Islam melalui pengumpulan harta secara bersama dan berkelompok. Pelbagai strategi telah dirangka untuk meningkatkan bilangan jumlah pemberi wakaf dalam kalangan masyarakat Islam. Antaranya adalah dengan wujudnya skim wakaf tunai. Hal ini demikian kerana wakaf tunai sangat berpotensi untuk ditingkatkan dalam kalangan masyarakat. Skim wakaf tunai merupakan satu skim bagi menggalakkan orang ramai menyumbang dan berbuat pelaburan sebagai sedekah jariah tanpa had minimum untuk tujuan demi kepentingan, kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Wakaf tunai secara umumnya ianya bersifat menyeluruh di mana sesiapa sahaja yang beragama Islam boleh menyertai skim ini. Skim wakaf tunai bukan sahaja mampu memberikan kesedaran kepada masyarakat, tetapi ianya juga memudahkan umat Islam untuk mewakafkan harta mereka dalam bentuk wang tunai kerana tidak semua umat Islam khususnya di Malaysia mempunyai aset atau harta kekal seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Umumnya dilihat, masyarakat pada hari ini menginginkan sesuatu kewujudan hasil dan manfaat yang dapat dilihat dan dirasai masyarakat, bukannya angka jutaan ringgit dana wakaf yang berjaya dikumpul tanpa kewujudan infrastruktur wakaf yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Hasrat itu boleh dicapai menerusi pembangunan hartanah wakaf menerusi wakaf infrastruktur, iaitu konsep pembangunan harta wakaf memfokuskan pembinaan prasarana bagi memenuhi keperluan dan kehendak pembangunan pada hari ini. Sumber pembangunan wakaf infrastruktur boleh diperoleh sama ada secara konvensional, iaitu harta tak alih seperti tanah dan bangunan, atau wakaf tunai yang ditukarkan menjadi harta tak alih yang bermanfaat dan wujud secara nyata. Asas wakaf infrastruktur berdasarkan jawapan Rasulullah SAW bersabda Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila baginda ditanya terhadap apa perlu dilakukan kepada tanahnya miliknya di Kaabah, baginda SAW bersabda yang bermaksud tahanlah pokok je dan bersedekahlah dengannya, iaitu manfaatnya. Ulama menyatakannya sebagai konsep asas pelaksanaan ibadat wakaf, iaitu tasbih al-asl, bermaksud menahan pokok atau asas harta daripada rosak atau musnah, dan tasbih al-tabarah, menyalurkan buah atau manfaat harta kepada penerima wakaf. Ia berdasarkan analisis hadis wakaf infrastruktur secara tabatik, penelitian secara harfiah dan kontekstual kepada hadis wakaf infrastruktur dalam kitab berautoriti sangat penting dan menjadi teks praktikal wakaf berdasarkan tekstual hadis yang berautoriti walaupun bersifat ijtihadi dalam konteks fiqh. Konteks ijtihadi wakaf menurut fiqh masih perlu merujuk kepada kerangka praktikal wakaf infrastruktur yang terbukti secara tekstual yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu an dalam pelaksanaan wakaf infrastruktur. Ia perlu menepati konsep asas yang dinyatakan bagi memastikannya dapat dilaksanakan. Ianya perlu dirancang teliti dan mengambil kira pelbagai aspek, iaitu kaedah pembangunan harta wakaf mesti mengambil kira kriteria pematuhan syarak sepenuhnya, iaitu akad dan proses dalam pelaksanaan projek, manakala jenis pembangunan terbaik ialah pembinaan infrastruktur berdasarkan keutamaan semasa serta setempat dengan kegunaan manfaat secara menyeluruh. Seterusnya, mekanisme pengawalan harta daripada rosak atau musnah, iaitu projek pembangunan dijalankan perlu mengambil kira aspek pengawalan daripada kerosakan dan tempoh ketahanan agar manfaat diperoleh untuk masa panjang. Segala risiko kerosakan dan kemusnahan dalam pembangunan harta wakaf
perlu dinilai serta diambil kira secara proses pelaksanaan pembangunannya. Kedua, tasbih al-tamarat, iaitu sasaran penerima manfaat. Penentuan sasaran perlu dilakukan sebelum sesuatu projek pembangunan harta wakaf dijalankan, kerana sasaran tepat akan memaksimumkan kegunaan, mengelakkan pembaziran dan meluaskan penyebaran manfaat kepada segenap masyarakat. Seterusnya, jenis manfaat ditentukan berdasarkan sasaran penerima manfaat. Ia akan mempengaruhi jenis pembangunan dipilih dalam pembangunkan harta wakaf. Bagi pembangunan wakaf infrastruktur, terdapat 4 bidang pembangunan perlu diutamakan. Ia merangkumi bidang pertama, iaitu keagamaan seperti masjid, tanah, kuburan, pusat zakat dan Baitulmal. Manakala bidang kedua ialah pendidikan, contohnya sekolah, institusi pengajian tinggi serta perpustakaan. Bidang ketiga ialah kesihatan seperti klinik dan hospital, pusat dialisis serta makmal sains perubatan. Manakala bidang keempat membabitkan kemudahan sosial, contohnya taman rekreasi dan permainan serta kebudayaan. Dengan memperkenalkan skim wakaf tunai yang mudah ini, maka diharapkan semua umat Islam masyarakat Malaysia dapat menyumbang dan membuat pelaburan untuk akhirat mereka. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Afan dan juga saudara PU Afan dan juga PU Hamdi berkaitan dengan kesan pembangunan wakaf terhadap hartanah wakaf dan juga cara ataupun strategi untuk meningkatkan bilangan pewakaf dalam kalangan umat Islam. Okey. Nampaknya saya perasan PU Rokman sedang mengangkat tangan untuk dia menyimpulkan perbahasan kita ataupun penerangan kita, tajuk kita untuk kali ini. Dipersilakan PU Rokman. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pengacara majlis Saudara Afnan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, jelaslah hujah-hujah serta fakta yang diberikan terhadap peranan wakaf tunai dalam pembangunan hartanah wakaf. Dari aspek yang lebih luas, peranan wakaf tunai ini jauh lebih besar dan masih terdapat banyak perkara yang boleh ditelusuri daripadanya. Peranan wakaf tunai juga mengajar kita arti bahawa wakaf menerusi tunai. Apa yang dapat disimpulkan ialah kita boleh menjadikan wakaf tunai sebagai satu medium untuk kita berwakaf dalam memudahkan urusan seharian. Pada era pembangunan pesat ini, masih terdapat segelintir besar masyarakat Islam masih tidak tahu tentang wakaf tunai seperti yang telah diterangkan. Demi mencapai matlamat sebagai Muslim yang berdaya saing dan berpengetahuan, adalah lebih baik untuk kita sentiasa menuntut ilmu walaupun daripada secepis ayat. Hal ini kerana berkemungkinan daripada secepis ayat yang kita pelajari itu boleh menjadi asbab untuk kita menaik taraf ilmu pendiri pada masa ke depan. Jelaslah bahawa peranan wakaf tunai ini juga mampu membangunkan serta memajukan lagi hartanah wakaf, tidak kira di negara kita maupun di negara Islam di luar sana. Secara keseluruhannya, peranan wakaf tunai juga penting dalam aspek kehidupan kita sebagai Muslim sejati. Tidak kira sama ada kita sebagai pewakaf maupun sebagai penerima wakaf. Kedua orang ini penting dalam menjamin sahnya sesuatu wakaf. Oleh hal yang demikian, marilah kita berganding bahu dalam terus menjayakan peranan wakaf tunai dalam pembangunan hartanah wakaf demi kepentingan dan kemajuan agama Islam yang tercinta. Alhamdulillah, begitulah tadi penerangan daripada PU-PU yang hebat ni, yang saya jemput daripada seluruh pelosok negeri ini. Dan saya harap dengan sedikit pengungsian ilmu ini dapatlah kita sama-sama mempraktikkannya agar kita tak mudah lupa, dan juga kita tak mudah, orang kata, sayangkan sangat dengan harta yang kita ada ni, sebab
Yelah, orang kata nak kaya kena simpan duit. Tapi Islam kata nak kaya kena banyak sedekahkan duit. Jadi sebenarnya kita kena banyak bersedekah lah dalam hidup kita ni. Sebab apa? Bila kita memberi, kan, lebih banyak kita memberi, lebih banyak kita dapat. Macam itulah. Okey, jadi itu saja daripada kami. Okey, saya undurkan diri saya. Semoga kita ketemu lagi, insya-Allah, dalam lain waktu dan lain ketika, lain masa. Jadi sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.